Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jiranku Kak Nani apa khabar? Allahumma salli ala Muhammad. Roziah Abidin, Rohani Dola, Hazian Osman, Nur Alis, InsyaAllah Alhamdulillah sihat belaka ke? Pencinta-pencinta La Tahzan, tolong respon audio dan video okey ke tak okey. Kita sama-sama nak baca kitab ni. Nabilah Muhammad Saleh, Kifli Zul, Nur Azlina Syukur. Alhamdulillah syukur. Baik, bolehlah kita start sahabat-sahabat. Kitab saya muka surat 52, tajuk yang ke-30. Allahu Akbar. Tajuk yang ke-30. Tim khidmat Ustazah Zai menyiapkan link-link untuk rujukan kita. Allahu Akbar. Kita start je hari tu kan, kita tak sangka pun sampai ke tajuk yang ke-30, dan nanti semoga Allah izinkan sampai tamat kitab ni. Amin. Mereka Masya Allah menyiapkan link setiap 10. So hari ni dah ada 3 set 10 Masya Allah. Semoga Allah redha. Allahu Akbar. Inilah nak mengajar pada kita sahabat-sahabat dirahmati Allah. Benda baik ni kita buat je, kita pun tak tahu. Yang penting kita start engine. Soal nak stop macam mana tu kerja Allah. Okay, subhanallah, semoga bermanfaat untuk kita. Baik, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kitab baru rasanya muka surat 54. Okay, kitab yang baru dapatkan melalui tim khidmat. Siapa yang nak mendapatkan belum terlambat. Kita ada hampir 300 tajuk. Kita baru yang ke-30. Okay, sahabat-sahabat, insya-Allah doakan Ustazah, kita akan baca setiap hari. Moga Allah izinkan kita sama-sama ambil manfaat. Kemudian yang tadi tanya link tu 10. InsyaAllah bila dah 30 ni, tim khidmat Ustazah bantu untuk dapatkan link. Nanti kita akan share di page Ustazah Muzayyanah ni lah. Okay, anda boleh pindahkan ke WhatsApp group kan. Kita kadang-kadang bila share tu kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak rasa pun. Bayangkan nanti ada 30 link, orang dengar semua ke? Kita bukan menerima soal orang dengar ke tidak. Soalnya di sisi Allah, kita dah buat ke tidak, kita dah sampaikan ke tidak. Begitulah. Kita selalu penat bila kita kata orang dengar ke, orang suka ke tak suka kalau aku bagi ni. Kita buat je apa saja yang Allah suka, apa yang Nabi suka, tanpa kita mengharapkan stresnya kita kalau orang tak suka. Kita ni jadi stres sebab orang suka ke tak suka, orang suka ke tak suka. Jenuh lah sahabat. Sampai mati pun kita tidak akan bertemu dengan semua orang suka. Takkan. Sebab Rasulullah yang maksum sempurna itu pun ada orang tak suka. Ini kan lagi kita yang bukan Rasulullah. Macam itulah kita hidup ni, sentiasa menjadikan Rasulullah sebagai contoh tauladan. Kalau kita sedih, Rasulullah pernah sedih. Kalau kita gembira, Rasulullah pernah gembira. Tapi sedih dan gembiranya Rasulullah tu melampau-lampau dah. Tak. Sebab tu tajuk hari ini berbunyi bersikaplah sewajarnya. Bersikaplah sewajarnya. Jadi nak menunjukkan di mana keadilan. Ada orang duk faham keadilan ni, minta maaf lah ramai muslimat yang menonton ni. Nanti dia marah pula Ustazah bagi contoh macam ni. Keadilan ni contoh, Ustazah, saya isteri pertama kan, dia isteri kedua, sepatutnya saya dapat lebih daripada dia. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Ustazah, saya isteri ketiga. Kenapa isteri pertama dapat rumah banglo, saya tak boleh dapat rumah banglo? Nampak adil kat situ saja? Bukan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Adil ni contoh, sahabat-sahabat, kalau kita ada anak umur 13 tahun, kita belikan kasut raya dia saiz budak 3 tahun, kan? Mama, kecil lah kasut ni, mana kakak boleh pakai? Ini tanda adilnya mama. Kalau adik saiz macam tu, kakak pun kena saiz macam tu. Anak-anak pun pening. Sihat akal ke tidak mak aku ni? Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak faham daripada bab ini, bersikaplah sewajarnya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kadang-kadang adil itu kita tak mampu timbang dengan akal kita. Lagi-lagi kalau kita melihat maha adilnya Allah. Ada orang kata Allah ni tak adil, pasal apa ciptakan neraka? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tanda adilnya Allah lah Allah ciptakan neraka, supaya nanti yang dihimpunkan di syurga memang orang yang selayaknya syurga. Supaya kita nanti tak komplain ke Allah, pasal apa dia masuk syurga ya Allah, padahal dulu masa dekat dunia dia buat jahat, aku ni jadi saksi. Masa tu baru nak tanya kenapa Allah tak adil. Allah adalah Allah yang maha adil. Kita tak mungkin menjadi Allah untuk sifat keadilan. Tapi Allah suruh kita bersikap sewajarnya. Kita baca satu persatu, insya-Allah Allah beri kita faham. Amin sahabat, bukan kitab ni bagi kita faham, bukan rakan-rakan yang ramai ni bagi kita faham, bukan ustazah pun bagi kita faham, tapi yang bagi kita faham Allah. So, betulkan niat dalam belajar. Hak tadi ni ada yang dalam kuliah ustazah pagi tadi, ni masih lagi sahabat-sahabat, jangan sampai suami jeling ni bila nak masak ni duk tengok kuliah je daripada tadi. Masya Allah, jangan macam tu. Okay, ustazah cukup seronok sahabat-sahabat rumah kita masuk majlis ilmu, tapi jangan sampai kerja rumah semua habis terbengkalai. Kan hari ni ustazah senyum je dah macam-macam dah tulisan dekat Facebook orang. Kan, kalau nak saya menjadi Siti Sarah, biarlah awak menjadi Syuib. Bukan main masing-masing. Yang spesies-spesies Syuibnya pula, kalau nak abang jadi Syuib, awak jadilah Siti Sarah dulu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan? Kenapalah kita ni pelik-pelik kadang-kadang. Yang Allah pasangkan kat kita tu dah yang terbaik dah. Untuk kita mendapat si dia itu seperti Fatimah Az-Zahra, jomlah kita menjadi suami seperti Saidina Ali. Kita memberi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, insya-Allah akan datang kebaikan-kebaikan untuk kita. Sebab Allah akan balas baik walau sebesar zarah baik yang kita buat. Kita sibuk tunggu bila orang tu nak buat baik kat aku akan baik. Bohong. Sekali lagi saya sebut perkataan bohong. So kita kena jadi orang baik. Sahabat, jom kita baca satu persatu. Keadilan adalah merupakan tuntutan akal dan juga syariat. Okey, gariskan kalimah yang memiliki kitab. Tu syok ada kitab ni, kita boleh conteng-conteng nota untuk kita nanti buat taklim pula di rumah kita, insya-Allah. Kita boleh share pula kat Facebook kita, dekat WhatsApp group kita, insya-Allah. Kita tak mampu menasihat dengan lisan kita, kan sahabat, kita bukan orang banyak ilmu. Ustazah pun tolong bacakan saja. Okey, keadilan adalah tidak terlalu berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Sebab tu tadi Ustazah sebut, Rasulullah pernah sedih tapi tak melampau-lampau. Rasulullah pernah gembira tapi tak melampau-lampau. Ini antara sifat adilnya Rasulullah yang kita nak contohi, sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula meremehkannya. Tak nak langsung bersikap adil. Tidak terlalu boros dan tidak menghambur-hamburkannya. Di sana ada satu ayat Allah berbunyi, sahabat-sahabat, Masya Allah, tabarakallah, kalau kita faham, Allahu Akbar, siapa yang kanu ikhwanus syayatin, sesungguhnya orang-orang yang membazir. Innal mubazirin, sesungguhnya orang-orang yang suka membazir adalah mereka itu saudara-saudara syaitan. Kita tahu syaitannya adalah musuh kita. Kita sekali buat baik, 10 kali dia cucuk. Jangan baiklah. Semalam hang dah buat baik dah, tak penat ke? Hari ni buat baik sikit-sikit dah lah. Kan? Ataupun buat jahat, sudahlah. Syaitan ni tak pernah putus asa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pula dah tahu syaitan ni tempatnya dalam neraka, kita pula nak jadi saudara syaitan. Saudara syaitan macam mana Ustazah? Kalau kita faham ayat tu, orang membazir,
Oh, saya bukan orang membazir, saya tak pernah buang nasi dalam tong sampah. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang Melayu kita duduk faham lagu tu je lah. Buang nasi dalam tong sampah, makan tak habis, itulah membazir. Tak juga sebenarnya. Sahabat-sahabat, malam tadi Ustazah forum dengan Ustaz Hanafi. Kan, apa yang Ustazah sebut dalam kuliah-kuliah sama apa yang dilalui oleh beliau. Sebab kami ni terlibat dengan program-program menyampaikan bantuan, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan kita tak jumpa. Ustaz Hanafi pun semalam cerita, kita dah pergi hantar bantuan, tiba-tiba dia boleh kata Milo tak ada. Sahabat-sahabat, Ustaz Hanafi pun kata, aku punya rumah pun lama dah tak minum Milo ni. Maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dalam susah. Kita nak menghantar bantuan ke 100 rumah. Di kawasan itu saja 100 rumah. So pastilah kita beri sahabat-sahabat ikut kemampuan bajet yang kita ada. Tiba-tiba bila sampai tu, demand macam-macam pula. Sahabat, bila para asatizah kongsi perkara ni, anda jangan terlampau macam, alah ustaz ni nak bagi je lah, tak payahlah nak sindir-sindir. Bukan sindir, ni nak cakap benda hakikat. Cuba kita terima sahabat apa saja. Ya Allah, anak aku dapat susu baby, Alhamdulillah. Tapi baby aku tak minumlah susu ni. Tapi aku nak beli susu yang aku selalu beli tu, aku pun tak ada duit. NGO ni hantar pula susu jenis macam ni. Cuba kita bismillahirrahmanirrahim dulu. Sahabat, bahkan kalau kita mampu, kita rujuklah dengan klinik terdekat. Doktor, kalau musim PKP ni baby saya tukar kepada susu ni, okey tak? So doktor kata selamat, tak ada masalah, bukan mudarat. Belajar untuk downgrade sikit diri. Sahabat-sahabat, kalau dalam suasana begini pun kita masih bermewah-mewah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, biarlah ustazah, duit saya tak kacau duit orang pun, duit saya. Tapi dengan duit saya tu, sombongnya kita, hanya untuk kita kemewahan itu, kita tak pun mengagihkan rezeki yang Allah tumpangkan pada kita, yang dah ada 3 hari anak orang tu tak minum susu. Itulah membazir. Faham ya sahabat? Sebab itu ustazah selalu sebut, ya Allah Tuhan, kalau ada keluarga yang masak nasi, lauk, memang sekali makan 4-5 jenis lauk atas meja. PKP ni mentang-mentang dia tak terjejas sahabat, masih 4-5 lauk atas meja. Dan tak pernah pun nak menghulurkan. Saya percaya ada ramai yang menonton yang cintakan majlis ilmu. Dalam kita nampak mewahnya sahabat, macam orang nampak Siti Sarah lah, macam mewah kehidupan dia, tapi tengoklah sedekah dia, barulah berbaloi. Kita ni sahabat, kita tahu ada ramai orang susah, tapi kita masih bermewah-mewah. Itulah membazir. Dia tak boleh nak claim, dia kata, ya, ini memang dah makanan family I macam ni, I tak boleh makan kalau tak 4-5 lauk sekali makan. Contoh sahabat-sahabat, habis anak I tu bulat-bulat, tengok semua habis, ustazah tak membazir. Tapi sebenarnya sahabat, kita mempelbagaikan saat orang lain satu lauk pun tak ada. Itulah membazir. Ya Allah Tuhan, kalau kita mengaji agama ni sahabat dirahmati Allah, baru kita nampak faham kenapa Nabi tu berhak kaya tapi tak memilih untuk kaya. Sebab dia hanya nampak syurga sahabat. Semalam kita belajar kan, saya sampai nak tidur semalam, bincang, sembang dengan ustaz, bang, tadi kitab Latahzan cerita pasal syurga, abang tahu tak kat syurga tu bla 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 bla. Dia pun, saya tak tahulah, suami saya tu kan sahabat. Lepas tu nanti dia buat lawak, abang dengar juga sekejap tadi, mesti dia kata tadi dekat Latahzan dah ceramah dah, dia nak tidur. Sebenarnya kalau dia tak dengar pun saya tak kisah. Kalau tiba-tiba saya dengar dia berdengkuk pun saya tak kisah. Sebenarnya sahabat, saya sedang, ya Allah, tadi tu syurga cerita macam ni, ruginya kalau aku tak rebut. Kita kena ada rasa macam tu. Sebab tu jangan stres kalau kita cerita sambil tuang air tu kan. Bang, tadi kan ustazah tu cakap macam ni, ustaz tu cakap macam ni. Tak payah sedih. Saya menyampah kat suami saya tu, ustazah, cerita dia bukan nak dengar, duk baca surat khabar, main WhatsApp. Apa yang akak sedih sangat ni? Allah tahu dah akak dah sampaikan. Memanglah Allah tahu, tapi dia buat tak tahu je. Allah tak tanya saat engkau menyampaikan tu, orang tu buat tahu. Macam ustazah lah, berapa ramai yang menonton ni, ustazah pernah tanya, hang duk buat apa tu? Dengar sungguh-sungguh ke duk guling-guling atas katil? Hang duk makan kan tu? Macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak payah kisah. Allah tengok kita berpenat lelah untuk menyampaikan, dan diri sendiri ni amal ke tidak. Kita ni duk sibuk buat apa pula? Buat apa? Kaji selidik. Siapa dah 30 kali kuliah Latahzan 30 tajuk ni, siapa yang dah amalkan tajuk 1? Siapa amalkan tajuk 2? Siapa tak amal 30 tajuk ni, pergi left group.
Alah, hai sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak ada kerja nak buat uji kaji macam tu pula kan. Kita menyampaikan, kita terasa sendiri. Semalam cerita syurga kita nak rebut. Hari ini sifat keadilan. Ada tak kita menghambur-hamburkan? Maknanya sahabat-sahabat Allah, kita ni berbelanja melampau-lampau sangat kadang-kadang. Okey, berhati-hati. Okey, barang siapa menginginkan kebahagiaan, ia hendaklah mengendalikan setiap perasaan dan keinginannya agar mampu bersikap adil di dalam setiap keadaan. Bersikap adil dalam setiap keadaan, sama ada ketika senang ataupun ketika marah. Waktu marah nak sifat adil macam mana? Sebab tu diam dulu, jangan marah saat marah. Dan ketika gembira mahupun ketika sedih. Sahabat, kalau kita sedang dalam emosi yang terlampau, kita buat keputusan, selalunya kita menyesal. Okey, kita redakan dulu. Emosi tengah sedih, jangan buat keputusan dulu. Emosi tengah terlampau marah, jangan buat keputusan dulu. Terlampau gembira pun jangan buat keputusan. Sebab dia terlampau gembira, dengan ini saya buat pengumuman, siapa join live hari ni, saya bagi seorang RM100. Dia tak tengok tu berapa ratus orang yang menonton tu. Tiba-tiba betul dia, 300 orang sedang menuntut RM100. Hitam kita ingat 3 orang je tadi. Kita tengah gembira tadi, kita terlupa, kita main janji. Akhirnya orang duk penipu ni, berjanji tapi tak tunaikan. Kita balik stres, malu nak jumpa orang. Sebab tu jangan buat keputusan saat kita sedang betul-betul beremosi. Bertenang dulu. Okey sahabat. Betapapun orang Kedah kita tak usah duk kalut kan, bukan nak pergi laut, tak usah duk kalut. Okey sahabat-sahabat. Betapapun tindakan berlebihan dan melampaui batas dalam menyikapi segala peristiwa merupakan wujud kezaliman ketika terhadap diri kita sendiri. Allahu Rabbi. Cara kita berdepan dengan satu-satu masalah tu, kadang-kadang sahabat, kita dapat jawapan bila kita dah tenang. Bukan Allah yang zalim pada aku ni, aku yang zalim pada diri aku sendiri ni. Pasal apa anak sekarang makin menjauh pada kita? Sebab sahabat, anak kecil-kecil itu bukan kita pukul tanda, pukul hatinya untuk rasa takut. Kalau tak sembahyang ni, mama memang bising. Maka sebelum mama bising, solat dulu. InsyaAllah datang hormatnya anak. Tapi kalau sampai didera, budak tu salah sikit je sahabat-sahabat dirahmati Allah, didera, berbirat-birat betisnya, kena pukul dengan kita. Akhirnya kita yang menyesal dan anak tu makin jauh dengan kita. Sahabat, jangan pelik ada anak-anak tak rapat dengan ibunya, rapat dengan ayahnya. Ada anak-anak tak rapat dengan ayahnya, rapat dengan ibunya. So benda ni berlaku, jom kita muhasabah. Apa kesilapan yang kita buat yang kita masih sempat untuk perbetulkan. Okey, al-adl, keadilan. Baik, duhai betapa bagusnya keadilan itu. Betapa tidak syariat sentiasa ditetapkan dengan prinsip keadilan. Okey, dalam Islam ni keadilan ni sangat penting. Demikian pula dengan kehidupan ini. Ia pun berjalan sesuai dengan konsep keadilan pula. Kita garis kalimah ni. Manusia yang paling sengsara adalah mereka yang menjalani kehidupan ini dengan hanya mengikuti hawa nafsu. Hanya ikut hawa nafsu dan menuruti setiap dorongan emosi serta keinginan hatinya. Ini adalah manusia yang paling sengsara. Dok ikut hawa nafsu. Sahabat-sahabat, macam apa orang kata, biar papa asal bergaya. ini peribahasa mana ni sahabat-sahabat? Biar papa asal bergaya. Kenapa dia guna istilah tu? Sahabat-sahabat, sanggup jatuh miskin asalkan nampak gah di sisi orang. Sanggup berhutang asalkan nampak pakai baju mahal, handbag mahal, kaki mahal pula dah, kasut mahal. Sahabat-sahabat, semua tu mengikut kehendak nafsu. Akhirnya hutang kat kredit keliling pinggang. Akhirnya orang tu minta-minta, alung dah nak pecah rumah kita dah, keluar kalau hang tak bayar. Macam tu kan. Awak yang orang berhutang ni sahabat, jiwanya tak tenang. Tidur malam terjaga sebab takut alung simbah asid kat kereta aku, kat depan rumah kot. Aku patut janji nak bayar ni, tapi dah lebih 3 hari aku tak bayar. Hidupnya macam diburu oleh musuh. Padahal punca berhutang tu bukan hantar anak pergi luar negara, nak sambung belajar, nak beli tiket kapal terbang sebagai nak mengisi nafsu dia ni. Dah tak mampu, ukurlah baju di badan sendiri.
Sahabat biapilah kawan-kawan gelak kan, sikit tukar kereta. Kau ni pegawai besar, tapi tak tukar kereta pun, duk pakailah kereta tu, suka hati aku. Yang penting kereta aku boleh bergerak sudah. Hang nampak aku masuk kiri kanan, hang tak nampak keluar daripada kiri kanan, atas bawah depan belakang. Orang tak tahu life kita, orang tak tahu apa yang kita tanggung, orang tak tahu apa infak wajib bulanan kita, orang tak tahu. Jadi sahabat-sahabat, untuk mendapat keadilan ni jangan tunduk ikut hawa nafsu kita. Sebab semua ni berpunca daripada bisikan-bisikan syaitan yang suka tengok kita sengsara. Kalau tak sengsara kat dunia pun sahabat, pasti orang yang ikut hawa nafsu ni akan sengsara di akhirat Allah. Itulah azab nerakanya Allah, na'udzubillah. Pada keadaan yang demikian itu, manusia akan merasa setiap peristiwa menjadi sedemikian berat dan sangat membebani. Seluruh sudut kehidupan ini menjadi gelap gelita. Itu yang pi sana, pi sini, semua serba tak kena. Waktu cerah, lampu jalan ada, lampu rumah siap spotlight bagai, dia rasa hidup dia gelap gelita, penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian. Nampak orang tu semua tu rasanya rasuah lah tu, beli rumah besar tu rasanya menipu orang lah tu, beli. Hei, kenapa ni? Jiwa penuh kebencian, jiwa penuh kedengkian, serta dendam kesumat pun mudah bergolak di dalam hatinya. Sebenarnya sahabat, punca tu datang dari dia sendiri. Allahu Rabbi, pelik kan? Dia nak hidup dia sama macam orang sebelah. Kalau dia boleh kereta besar, aku pun boleh kereta besar. Dia tu mampu, dia tak berhutang. Hang tu kalau nak berkereta besar, hang tu kena berhutang. Tanggungan dia tak sama dengan tanggunganmu. Kamu mak dekat kampung perlukan duit, adik-adik kecil lagi nak sekolah. Itu semua perkara yang boleh membawa kamu ke syurga Allah. Tak dapat kamu kat dunia sebab kamu merebut syurga di akhirat Allah. Pasti lebih mudah terbuka luas syurganya Allah yang semalam kita damba-dambakan itu. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab itu ilmu ni akan menjadikan manusia ni bijak, adil dalam membuat keputusan. Jadi jangan rugikan diri sendiri, sahabat-sahabat. Allah sayang kita, Allah letakkan kita di tempat yang betul dah. Pasangan kepada siapa, anak kepada siapa, jawatan apa, peranan dalam masyarakat apa, Allah letak di tempat yang betul. Tapi kadang-kadang kita tidak ada sifat al-adl, keadilan. Okey, sahabat-sahabat. Dan akibatnya, semua itu membuat seseorang hidup dalam dunia khayalan dan ilusi. Allahu Akbar. Ia akan memandang setiap hal di dunia ini musuhnya. Ia menjadi mudah curiga dan merasa setiap orang di sekelilingnya sedang berusaha menyingkirkan dirinya. Dia rasa je tu. Manusia ni kan suka rasa-rasa. Aku rasalah kan. Yelah kot, rasa, kot rasa. Itulah manusia. Dan ia akan selalu dibayangi rasa was-was dan kekhawatiran bahawa dunia ini setiap saat akan merenggut kebahagiaannya. Dia perasanlah seperti dunia ni nak merenggut kebahagiaan dia. Seperti ada orang kejar dia. Ini orang yang tak tenang hidup. Dia kaya pun dia susah, dia miskin pun dia susah. Orang macam ni. Kalau dia kaya, ya Allah Tuhan, beli kereta baru petang tadi, saat-saat malam bangun. Yang kenapa? Bang, kenapa tu tak tidur lagi? Jap abang nak intai kereta kita. Kat bawah Porsche kita ni kan dah ada 3 biji. Abang nak intai yang kat luar seberang jalan tu nampak. Tidurlah bang, dah pukul 2 pagi ni. Jap abang nak tengok tu macam ada orang terendak-endap je. Padahal anjing tengah lalu tu, takkan anjing nak bawa lari kereta kita. Tak tenang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini yang disebutkan merenggut kebahagiaannya. Demikianlah. Maka orang seperti itu sentiasa hidup di bawah naungan awan hitam kecemasan, kegelisahan dan kegundahan. Ini bahaya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan kesian orang macam ni. Sebab tu tadi kan, saya ni minta maaf lah kalau ada yang, kalau sahabat adik lah, anak kita ni menonton. Ustazah cuma nak cerita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dalam hidup ni kita jangan main rasa-rasa. Okey, tak payah tulis Ustazah tu soalan saya, tak payah ya, nak anda tak payah. Ustazah cuma nak setiap apa yang datang dalam messenger Ustazah ni, semua orang lain dapat pelajaran. Contoh soalan dia pagi tadi, Masya Allah, pendek cerita tu, dia disuruh oleh maknya, budak remaja lah ni, untuk cucuk vaksin. Tapi dia kata dia tak nak
Dia tak nak cucuk vaksin sebab bukan dia anti vaksin, tapi dia rasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia rasa vaksin ni tak perlu untuk dia. Dia hanya perlu doa dan tawakal. Kan sahabat-sahabat? So Ustazah jawab, itu apa yang you rasa. Sebab dia dengan Ustazah UI juga. Jadi kan itu yang apa yang you rasa tentang orang. Kan dia kata orang tu macam ni, orang ni pun rasa macam ni. Sebut cara pasal orang. Kita bukan Tuhan untuk tahu segala rasa. Ustazah jawab macam tu. Sepatutnya kita rasa berdosa bila kita tak ikut apa yang Allah suruh. Taat Allah, taat Rasul, taat pemimpin. Saat ini pemimpin sedang menyeru kepada mengambil vaksin untuk hindarkan mudarat kepada rakyat. Kalau ada yang anti vaksin, Ustazah cakap, Ustazah tak paksa pun anda follow. Tak payah pun kalau anda tak nak ikut. Tapi jaga diri. Lebih baiknya jangan keluar rumah langsung. Sebab takut kita memberi mudarat kepada orang lain. Dan vaksin tu tetap bukan Tuhan kita, sahabat dirahmati Allah. Cuma Ustazah nak menjawab ni bagi anak remaja kita ni berfikir sikit. So fokus dan perbetulkan niat kita tu. Kita ambil vaksin tu bukan menjadikan vaksin tu Tuhan. Niat kita tu adalah untuk ikhtiar. Kemudian kita iringkan dengan doa dan tawakal. Okey, sahabat saya panjanglah dijawab lagi sahabat-sahabat. Saya ikut juga SOP, saya stay at home. Ustazah, Allah marah ke kalau cara saya bercakap ni? Kita kalau pagi-pagi tu sahabat ada masa sikit kan? Lalu Ustazah tulis, rasa-rasa ni bahaya. Rasa bersalah, rasa Allah marah kat kita, cepat-cepat taubat. Dan fokus kepada hari ini nak buat baik hingga masa depan dimatikan dalam baik. Jangan sibuk dengan apa yang dah lepas-lepas kita lakukan. Semua tu tinggal sejarah yang perlu kita hanya taubat. Budak-budak baru nak up. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi panjanglah. So sahabat akhir sekali dia kata terima kasih Ustazah telah membuka mata hati saya. Sahabat, Ustazah nak layan satu-satu macam ni sebenarnya bukan ada kekuatan sangat pun. Tapi kadang-kadang pilihannya Allah. Kesian anak-anak kita ni sebenarnya nak berubah, nak jadi orang baik. Kemarin dia hubungi Ustazah betapa jiwanya berbolak-balik untuk pakai tudung. Saat dia rasa pakai tudung ni dia cantik. Saat dia rasa pakai tudung ni jiwa dia, hati dia duduk nampak kat cermin ni muka dia macam orang tua sungguh. Kita kata kita pakai tudung tu bukan untuk fashion. Bukan untuk ikut nafsu kita. Hang cantik pakai tudung biru, hang buruk pakai tudung pink. Bukan. Sebab perintahnya Allah. Kalau Allah tak suruh, sahabat-sahabat, Ustazah pun tak paksa you pakai. Mak ayah pun tak paksa you pakai. Ini sebab Allah suruh. Bukan sebab aku suka tak suka, aku cantik tak cantik. Sebab Allah suruh. Sama macam solat. Kenapa mu buat? Oh tak solat nanti dosa Ustazah, Allah marah. Sama juga tutup aurat ni. Perintahnya Allah. Suka tak suka kena buat. Kita kena nampakkan benda yang Allah suka, Allah tak suka, Allah suruh, Allah larang. Ini asas dakwah. Ibu ayah dalam dakwah jangan, mama malu tau kamu keluar rumah tak pakai tudung. Jangan fikir malu kita saja. Ibu ayah, kita malu dengan Allah dulu. Apa gagalnya aku ya Allah? Aku bertaubat atas segala dosa aku ya Allah. Kan kau ringankanlah bebanan aku ni ya Allah. Mudahkan untuk anak aku mengikut. Sebab apa yang aku nak anak aku ikut ni bukan nafsu aku, tapi kesukaan yang kau ya Allah. Balikkan kepada anak-anak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kena pantau, kena bantu. Jangan lepaskan mereka. Mak ayah tak nak sembang, tak nak ajak dengan mereka. Tiba-tiba mereka cari idola-idola. Sebab kadang-kadang Ustazah rasa, ya Allah, syukurlah anak macam ni. Dia nak tanya pendapat kita. Kalau dia tanya BFF dia, buat apa you pakai tudung kalau you tak ikhlas? Itu jawapan anak-anak muda, sahabat. Soal fardu bukan ikhlas tak ikhlas. Soal fardu kena buat. Ini kewajipan yang Allah letakkan. Kalau kita paksa buat, one day akan datang rasa lazat. Sebab Allah dah campak nur iman, hidayah, pimpin kita ke jalan-jalan yang Allah redha. Allahu Akbar. Dan akibatnya semua itu semua itu membuat seseorang hidup dalam dunia khayalan dan ilusi. Ia memandang setiap hal di dunia ini musuhnya. Ia mudah menjadi curiga. Ini Ustazah dah baca ke belum? Dan merasa setiap orang di sekelilingnya sedang berusaha menyingkirkan dirinya. Dan ia akan selalu dibayangi rasa was-was dan kekhawatiran bahawa dunia ini setiap saat akan merenggut kebahagiaannya. Perasaan sungguh, sahabat.
Dunia ni kalau boleh bercakap dengan kita, aku tak sibuk lah dengan kebahagiaan kau. Engkau tu yang sibuk merenggut kebahagiaan kau sendiri. Sebab kita tidak adil dalam kehidupan kita, sahabat. Okey, demikianlah maka orang seperti itu hidup dalam naungan awan hitam kecemasan, kegelisahan dan kegundahan. Ini saya repeat balik ya. Kita sambung. Menyebarkan desas-desus. Ini zaman sekarang punya cerita ni, sahabat-sahabat. Ya Allah, kan kadang-kadang ilmu Allah ni sangat luas. Kalau kita fikir Dr. Aida Al-Qarni menulis kitab ni lama dah dulu. Tapi apa yang ditulis ni berlaku pada hari ni. Hebatnya alim ulama, sahabat. Menyebarkan desas-desus yang dapat menggelisahkan orang lain sangat dilarang oleh syariat dan termasuk tindakan murahan. Apa desas-desus yang berlaku hari ni? Okey, antara yang mudah cakap, ni ada orang tengah cucuk duit dekat bank, tiba-tiba jatuh meninggal. Semalam dia baru cucuk vaksin. Lepas tu kita yang tak tahu cerita ni, lah rupanya vaksin ni lepas dia cucuk duit boleh mati kat tepi bank tu pula. Sahabat, tolonglah nombor satu bila kita baca berita-berita macam tu, jangan mudah nak sebar. Yang nak baca tu makcik-makcik dekat taman rumah kita yang dah ada sakit jantung, mata dah rabun, kencing manis dah tinggi kan. Cuba cerita yang baik-baik saja. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan kongsilah angka kematian COVID. Contoh, kita kongsi angka kesembuhan COVID hari ni. InsyaAllah anak makcik yang duduk kat hospital tu termasuk di kalangan orang yang sembuh. Ya, kenapa mereka terpaksa pamerkan hari-hari? Kalau bapak saya duk cakap apa, sahabat? Ini sebab tunjuk hari-hari, kira hari-hari lah ni yang makin naik. Kelakar juga, bapak saya umur 80 tahun lebih. Dia kata ni kenapa yang jadi makin naik ni? Sebab hari-hari kira. Cuba tak payah kira. Kita senyum je lah dengar. Pak, itu bukan cara fikir kita. Mereka ada rekod. Nanti macam mana mereka nak buat laporan kalau tak dikira sebagainya. Maksudnya kalau kita tak nak ambil tahu, sahabat-sahabat, jangan kita sebarkan. Kerana khawatir ia menggelisahkan orang lain. Apatah lagi cerita itu tak betul. Belum pasti lagi. Kita dengar tiba-tiba ada orang minum secawan rendaman air cengkeh, terus kembung perutnya dan meninggal. Contoh kan, kita pergi masuk dekat taman kita, family group kita ke, taman kita punya group ke, contoh kan. Dah makcik, lah ustazah, malam tadi baru acik minum segelas air rebusan cengkeh. Takutnya satgi perut acik ni kembung. Tak adanya cik, kembung dia tu semalam sebab lain. Dia pula yang seharian tak solat, tak apa, sahabat duk pegang perut. Tak kembung pun lagi, tak kembung pun lagi. Resah gelisah kawan tu. Hanya semata-mata kita menyebar-nyebarkan satu desas-desus perkara yang menggelisahkan orang lain. Ini ketidakadilan sifat kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan itu hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang miskin nilai-nilai moral. Makna orang yang bersikap macam ni, benda yang belum pasti, desas-desus, benda yang boleh menggelisahkan orang lain, disebarkan, forward kat orang tu, share kat orang ni. Apa kitab ni kata? Inilah orang yang miskin nilai-nilai moral. Oh, rupanya yang miskin tu bukan orang yang kita duk hantar bakul prihatin tu. Yang miskin tu orang yang suka menyebarkan berita desas-desus. Desas-desus ni benda yang belum pastilah, ataupun berita-berita yang pasti dah tapi menggelisahkan. Ustazah, ni betul ni orang ni mati ni lepas cucuk vaksin ni, betul ni? Betul pun hang janganlah sebar yang boleh menggelisahkan. Hang sebar dekat orang tak ada sakit jantung, okey lagi lah. Macam itulah sahabat-sahabat. Dan jauh dari ajaran ketuhanan. Orang yang sikap macam ni, satu, agama kata dia miskin moral. Yang kedua, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia jauh dari ajaran ketuhanan. Masya Allah. Kita nak sebutkan hari ini tema Ma'al Hijrah kita, manhaj Rabbaniyah. Maksudnya kita nak ikut jalan-jalan ketuhanan. Orang yang duk sebar-sebar ni memang tak ikut ajaran ketuhanan. Allahu Akbar. Begitulah. Maka dalam surah Al-Munafiqun ayat 4 diceritakan sikap-sikap orang munafik ni. Apa antara sikap orang munafik yang kena dengan tajuk ni? Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahawa tiap-tiap teriakan yang keras itu ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya.
Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita jangan resah gelisah dengan berita-berita yang demikian, apatah lagi kita menjadi penyebar-penyebar berita itu. Okey, teruskan. Dudukkanlah hati anda pada kerusinya. Tetapkan hati kita. Sebab tu innamal a'malu binniyat. Niat aku nak jadi orang baik, niat aku nak sebar yang baik-baik, nak kongsi yang baik-baik saja. Okey? Tekad kita tu daripada semalam 1 Muharram, tekad kita ni nak bangun malam walaupun pukul 5.45 pagi, nak qiyamul lail sebelum azan subuh berkumandang. Tetet 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 tetet, alam bunyi kan. Oh, bising engkau ni. Belum subuh lagi. Baru hari pertama Ma'al Hijrah dah gagal. Pilihan atas kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak ada pun bom nuklear senapang. Kalau kau bangun qiyamul lail 2 rakaat, aku tembak sekarang. Kita tak hidup pada zaman tu. Kenapa yang payah sangat nak berperang dengan hawa nafsu kita sendiri? Kita bukan nak solat sunat tengah malam sampai bengkak-bengkak kaki. Ustazah suruh mulakan dengan 2 rakaat saja sahabat. Mulakan 2 rakaat. Ustazah berbaloi kot, ambil wuduk. Ambil wuduk ni Ustazah, air tu kita buang-buang juga tu. Lepas tu takkanlah nak 2 rakaat kot. Ustazah hajar dah sikit, lebihkan lagi, lebihkan lagi. Cakap 2 rakaat pun tak buat, ini kan lagi, nak lebihkan lagi. Sekian dimaklumkan. Okay? Wahai orang yang berakal dan sedar, tempatkan segala sesuatu itu, dudukkanlah hati anda pada kerusinya. Nescaya kebanyakan hal yang dikhawatirkannya tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita tahu COVID ni pasti berakhir. Sekarang semua orang sedang bekerja keras ke arah untuk memutuskan rantaian COVID-19. Kita yakin tu kita dah orang hantar apa pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak betul tak tidak dia ni, delete, tak payah sebar. Sebab kedudukan hati kita tu dah yakin, kalau Allah berkehendak, belah-belah ribu ni sekejap je boleh habis. Kalau Allah berkehendak, tak COVID pun mati. Sahabat dirahmati Allah, kita yakin letak hati kita pada kedudukan yang sebenar. Dan sebelum sesuatu yang anda cemaskan itu benar-benar terjadi, kita ni kan, sekarang ni, mulut kita sendirilah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah dah tegur dah, tolong kirim salam dengan orang yang mulutnya, Ustazah rasanya Selangor ni kiamat baru boleh keluar rumah. Ya Allah, Ustazah rasanya Selangor ni 400 tahun lagi baru. Kita ni sedang berusaha ke arah nak stopkan COVID. Hang bercakap tu sepertinya tak nak COVID ni stop. Kau dah kenapa? Tapi rakyat Selangor ni, patutnya kita orang Selangor jauh lebih gigih dalam doa. Sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Kita sedih. Semalam kawan Ustazah paparkan, dia bertugas sebagai frontliners di Hospital Selayang. Ya Allah sahabat, dah macam kemah-kemah apa, tandas-tandas awam pun dah duduk kat luar yang sementara punya tu kan. Ya Allah, dah macam apa dah. Dulu-dulu kita tengok kemah-kemah, tandas-tandas awam yang dibuat secara apa nama tu selalu sebut lupa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah tu kalau macam ada apa, Ustazah tak pernah pergilah, tapi kalau tengok dekat TV tu kemah-kemah macam tu, ada tandas-tandas tambahan tu apa, macam jom heboh ke kan, pesta Pulau Pinang kan, macam tu kadang-kadang kan. Sekarang rupanya sahabat, kita nampak dari jauh cahaya-cahaya lampu kemah-kemah tu macam pesta. Tapi bukan berpesta sahabat. Dalam tu adalah katil-katil orang yang sedang sakit di bawah-bawah kemah tu. Kita sedih. Saudara-saudara kita yang sakit, kesejukan dalam bawah kemah terbuka. Sahabat-sahabat, macam mana mereka nak berjalan menuju ke tandas kalau angin kuat, hujan lebat dan sebagainya. Ya Allah, negara kita dah berlaku macam tu. Potebal betul sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kadang dalam otak dia pun tak boleh nak keluar perkataan tu. Allahu Akbar sahabat-sahabat, sedih. Kenapa mulut kita masih lagi bersangka-sangka jahat? Itu kan satu doa. Sebelum sesuatu yang anda cemaskan, kan kita kadang-kadang bila tengok macam tu dalam otak ni terus kata, ini kalau macam ni lagi berterusan, agaknya negara kita dah jadi macam Itali kot, dah jadi macam tu. Anda tahu tak sebenarnya itu adalah doa. Mungkin kadang-kadang datang di hati cepat, Astagfirullah, selamatkan negara kami, selamatkan saudara-saudara kami, tak nak jadi macam tu. Cepat-cepat lawan.
Sebab kita nak ada keyakinan Allah kun fayakun. Allah boleh buat. Kalau Allah kata kun fayakun, maka jadilah. Perkirakan saja apa yang paling buruk darinya. Dan kemudian persiapkan diri anda untuk menghadapinya dengan tenang hati. Orang kata ni macam ni, macam ni, macam ni. Persiapkan diri anda dengan tenang hati. Ni benda tak pasti lagi ni. Aku nak tengok berita malam ni. Kalau yang berita TV1 kata pastikan berita yang sahih. Apa benda dia sebut kan? Sahih sangat lah kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dengan begitu, anda akan dapat menghindari semua bayangan-bayangan menakutkan yang acap kali sudah mencabik-cabik hati sebelum benar-benar terjadi. Benda yang kita risaukan tu belum terjadi lagi, tapi hati kita dah macam koyak habis segala. Itu kan bahasa kita sekarang, koyak kan sahabat? Kalau dah rasa macam nak koyak tu, cepat-cepatlah tampal balik. Cepat-cepatlah jangan ni balik, sebab sangka-sangka baik kita tu akan menjadi doa. Wahai orang yang berakal dan sedar, tempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan ukurannya. Sesuai dengan ukurannya. Kita yakin frontliners kita buat kerja, kerajaan kita buat kerja, insya-Allah. Ustazah, tak adanya buat kerja. Awak masuk ke dekat mesyuarat depa tu untuk bincang hari ni Selangor macam mana, ini macam mana. Awak bincang ke? Tak lah Ustazah, tapi saya tahulah depa tu tak buat kerja. Dia tak buat kerja, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukan saja-saja dia boleh ketawa ke sana sini. Silakan untuk ketawa di dunia. Allah tak pernah buta dengan apa yang kamu lakukan. Itu kan tanggungjawab mereka. Sahabat dirahmati Allah, apatah lagi tanggungjawab sebagai pemimpin negara. Kita sebagai mak bapak tak pastikan anak-anak kita meniru kebaikan kita, itu pun akan mengundang malapetaka. Ini kan lagi pemimpin-pemimpin yang dipertanggungjawabkan besar macam itu. Jadi kita tak mampu bantu mereka, bantulah dengan cakap yang baik-baik, bantulah dengan sangka yang baik-baik, bantulah dengan tulis yang baik-baik. Sahabat, itu semua adalah doa yang insya-Allah akan mendatangkan kebaikan. Jangan membesar-besarkan peristiwa dan masalah yang ada. Benda isu kecil je kadang-kadang, tapi dibesar-besarkan. Bersikaplah secara adil, seimbang dan jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Orang yang melampau-lampau. Jangan pula larut dalam bayang-bayangan dan fata morgana yang menipu. Benda belum berlaku lagi, kita dah nampak macam lah, kalau macam ni memang tak ada harapan lah. Kan sahabat-sahabat? Kau yang merasa macam tu. Allah ada perancangannya sendiri. Renungkanlah makna keseimbangan antara kecintaan dan kebencian yang diajarkan dalam hadis Nabi SAW. Masya Allah, sahabat Syok ni. Ahbib habibaka haunan ma fa'asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma fa'asa ayyakuna habibaka yawman ma. Cintailah kekasihmu sekadarnya saja, kerana boleh jadi dia akan menjadi orang yang kau benci suatu ketika nanti. Wah, kalau tengok masa sayang tu kan sahabat-sahabat, adalah kehidupan sebahagian-sebahagian artis, selebriti contoh. Masa sayang tu halah, macam dia seorang ada suami, dia seorang ada isteri. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua nak dipamer-pamerkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kadang-kadang kita terlupa perkara ni. Apa tujuan berkongsi? Kalau tujuan berkongsi tu untuk dijadikan contoh kepada orang lain, bukan untuk mempamerkan kehidupan peribadi semata-mata. Kalau semata-mata untuk pamerkan tujuan peribadi, berhenti. Tapi dengan perkongsian itu memang niat untuk mendidik sahabat-sahabat, untuk menunjukkan contoh, teruskan. Semoga ada manfaat untukmu dan untuk seluruh umat Islam. Begitulah. Dan bencilah orang yang kau benci sekadarnya. Kalau sekarang ada siapa-siapa yang sedang benci orang, jangan benci sampai mati tak nak bercakap dengan dia, Ustazah. Jangan. Benci orang dengan sekadarnya saja, kerana boleh jadi dia akan menjadi kekasihmu suatu ketika nanti. Berapa ramai kan, Ustazah, suami saya tu dulu musuh saya masa sekolah, saya pun tak sangka nak terkahwin dengan dia. Berapa ramai orang yang dulu musuh sekarang jadi BFF, orang yang dulu BFF sekarang jadi musuh. Nabi dah bagi tahu, jangan sayang orang mengatasi sayang kita kepada Allah dan Rasulullah. Segala dialah perfect. Sebab tu jangan taksub sangat. Bila kita nampak buruknya sekali, sahabat, kan banyak kes yang berlaku dekat negara kita ni pun.
belajar macam-macam dengan ustaz tu. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allah uji dia sebesar kuman je kesalahan. Orang kata, saya tak nak, saya kitab dia pun saya nak buang, saya tak nak tengok lagi ustazah, apatah lagi belajar dengan dia, kan? Tengok muka dia pun saya tak nak, tengok kitab yang dia ajar pun saya tak nak. Sebab tu jangan junjung ustaz-ustaz ni atas kepala, sahabat-sahabat. Mereka manusia biasa. Simpan sikit persediaan kita. Kalau aku nampak aibnya, ya Allah, dia manusia biasa, aku pohon ampun pada diriku dan ampunkan dosa-dosanya, ya Allah. Dia manusia biasa, dia bukan malaikat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lalu kalau kita nampak, bila kita tidak berlaku ketaksuban, ada keadilan di situ, kita akan pujuk hati kita. Aku nak tiru baiknya saja. Kalau ada buruknya, dia kan manusia biasa. Ya Allah, kan hijablah mata aku ni daripada terus melihat keburukannya. Kita nak macam tu sebagai manusia hidup. Hatta sayang kita pada suami, sahabat dirahmati Allah, kita takkan begitu kecewa sangat kalau kita nampak rupanya ustazah suami saya tikam saya dari belakang. Dia pun manusia biasa, Kak. Kan? Ada sikit yang kita simpan untuk persiapan. Yang kita sayang hari ini mungkin akan menjadi orang yang kita benci satu hari nanti. Yang kita benci hari ini mungkin akan jadi orang yang kita sayang. Nabi dah bagi tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Renungkan pula firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir, wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dulu zaman Nabi SAW pun macam tu. Ada peperangan yang Nabi musuh kepada agama Islam ni, sahabat-sahabat, akhirnya menjadi pak mertua kepada Rasulullah. Sebab anaknya dah berkahwin dengan Rasulullah, tak jadi nak memusuhi tentera Islam. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau boleh berlaku pada zaman dulu, kenapa tidak pada hari ini? Kan kadang-kadang kita zaman belajar kat universiti, ada musuh ketat. Musuh ketat ni tak boleh tengok muka. Tiba-tiba anak kita remaja nak minta kahwin dengan anak musuh kita tu. Allah, tak payahlah sampai singsing lengan keluarkan parang semua. Kalau kau nak kahwin dengan anak orang tu, sampai kiamat ayah takkan restu. Cubalah kita pujuk hati sahabat. Rupa-rupanya itulah menantu terbaik yang Allah hantarkan untuk kita. Okey? Mudah-mudahan Allah menimbulkan sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Dan ingat, pencinta-pencinta kitab La Tahzan, sesungguhnya kebanyakan kekhawatiran dan desas-desus itu sedikit kebenarannya. Dan jarang pula yang benar-benar terjadi. Semua yang desas-desus ni sahabat, sikit sangat kebenaran dia berbanding, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sedikit kebenarannya dan jarang-jarang pula terjadi. Kan Kak, yang akak kata mati tengah cucuk duit dekat bank tu, sekarang ni dah setahun berlaku. Berapa orang yang jadi macam tu, Kak? Kan? Tak adalah ustazah, sekali tu je lah. Allah, hari tu risau macam nak terbalik dah dunia ni. Macam itulah kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi ajal maut di sisinya Allah. Allah tu Maha Adil. Kita nak meniru sifat ini sahabat, jawapannya mudah. Jangan menerima suatu-suatu respon, reaksi kita ini dengan melampau-lampau. Sama ada saat kita gembira ataupun saat kita sedih. Bersikaplah sewajarnya. Khalas, bab yang ke-30. Moga Allah redha pada kita, Allah ampun dosa-dosa kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Moga yang berduka, bersedih, Allah gembirakan. Yakin, kalau tidak digembirakan di sini, Allah pasti akan gembirakan kita di akhirat. Allah nantikan. Tak lama mana sahabat, sebab semua kita sedang dalam perjalanan menuju mati. Semoga saat mati itu kita dipilih Allah sebagai hamba yang paling diredai. Ampun maaf, zahir batin. InsyaAllah tahniah, esok kita akan masuk kepada fasa 31. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sayang semua kerana Allah.